Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Assalamualaikum, selamat petang. Hai. Selamat petang. Okey. Selamat petang. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Macam biasa, nama saya Nur Azmira binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Mira. Kepakaran kami adalah membantu mereka yang kekangan masa untuk menyediakan sambal hitam yang menepati rasa asli dari negeri Pahang dan tidak mengecewakan anda apabila mencubanya. Itu adalah kepakaran kami. Sambal hitam Nur Art. Okey, siapa-siapa yang tak pernah lagi cuba produk kita orang sambal hitam Nur Art, boleh singgah-singgah di page kita orang. Okey, siapa-siapa yang teringin nak makan tu, yang dah lama tak makan sambal hitam, jangan ingat sambal hitam nak makan pada bulan puasa je ya. Hari biasa pun boleh makan, hari-hari boleh makan, setiap saat kita boleh makan. Boleh singgah-singgah kat kita punya page. So pada petang ni, apa perkongsian dari Mira adalah topik 10 halangan kejayaan. Ada 10 halangan kejayaan yang Mira nak kongsikan petang ni. Okay, so topik yang sangat bermanfaat sebenarnya untuk kita sama-sama yang nak berjaya tu. Apakah halangan sebenarnya yang boleh menjadi penghalang kita untuk berjaya? Hari ni Mira nak sharekan apakah jenis-jenis halangan tu. Apakah halangan tu? So kita sama-sama kita nak berjaya. So kita kena elakkan, kita buang semua halangan-halangan yang Mira nak sharekan petang ni. Ada 10 yang Mira nak sharekan petang ni. Ada 10 halangan untuk kita capai kejayaan. Petang ni Mira nak kongsikan dengan korang apakah 10 halangan kejayaan kita. Nak tahu tak? Kalau nak tahu, jom join live Mira hari ni, petang ni. Banyak yang Mira nak sharekan dengan korang sebenarnya. Apa penghalang utama kita bila kita nak berjaya? Apakah penghalang tu? Kalau kita, biasalah kita bila dah berusaha kan, jika kita berusaha lebih, kita tak mudah putus asa. Sebenarnya benda ni yang boleh membuatkan kita capai apa yang kita nak sebenarnya. Kita boleh capai apa yang kita impikan. Apa impian kita jika kita usaha lebih. Kita tidak mudah putus asa. Core ni sangat penting bila kita nak capai apa yang kita impikan. Apa yang kita impian kita, apa yang kita nak capai kan. So sangat penting bila kita kena usaha lebih dan tidak mudah putus asa kan. Tapi mesti ada kalanya kita terlalu lama menunggu. Yang kita masih belum dapat capai apa yang kita nak tu, apa yang kita inginkan tu, kita lambat. Kita dah terlalu lama menunggu kan. Tapi korang kena sabar kan. Kita kena sabar. Mungkin belum masa dia lagi. Mungkin belum masa yang tiba lagi. So kita teruskan bersabar dan teruskan berusaha. Jangan mudah putus asa. Kan dia belum tiba masanya lagi kalau kita dah tunggu terlalu lama kan. So mungkin belum masanya lagi. So kita sabar dan terus berusaha. Dan terus berdoa supaya apa yang kita impikan, apa yang kita hajati tu tercapai insya-Allah dengan izinnya. Kita kena lebih berusaha lah. Lebih berusaha dan lebih yakin kan. Kita lebih yakin. So apa yang Mira nak sharekan dengan korang petang ni adalah apakah penghalang-penghalang untuk kita berjaya sebenarnya. Apakah penghalangnya? Ada 10 Mira nak sharekan pada petang ni. Ada 10 Mira nak sharekan pada petang ni, iaitu 10 penghalang kejayaan. Korang nak tahu tak, kalau kita nak berjaya, kita nak capai apa yang kita nak tu bukan mudah.
kan. Memang bukan mudah, bukan jalan pintas ni nak dapat benda sesuatu yang kita inginkan tu, yang sesuatu yang kita impikan tu, yang kita nak capai, bukan jalan yang mudah. Kita mesti akan mesti kita akan mengharungi cabaran dia, dugaan dia sebenarnya tau. Kita tak akan mudah sebenarnya kalau kita nak berjaya ni. Ada macam-macam dugaan, ada macam-macam cabaran yang akan datang, yang kita nak tempuh tu. Betul ke betul? Kan? Mana ada orang nak berjaya, nak senang semua tu semudah, kan? Semudah macam tu je. Mesti dia ada cabaran dia, mesti dia ada dugaan dia di sebalik pengorbanan dia tu. Betul tak? Kan? So petang ni Mira nak sharekan apakah 10 halangan kejayaan kita, kan? Setiap orang mesti ada impian dia, mesti ada mempunyai impian, mesti ada benda yang dia nak capai, kan? Mesti ada impian untuk berjaya, impian untuk berjaya, untuk capai kejayaan tu. Tapi dia banyak halangan, banyak dugaan dia, kan, yang perlu kita hadapi, yang kita perlu harungi daripada cabaran semua tu untuk kita berjaya, kan? So kejayaan takkan datang bergolek tanpa kita usaha. Betul ke betul? Dia takkan datang bergolek tau kejayaan ni. Kita kena apa? Kita kena usaha, dan pengorbanan kita tu sangat penting bila kita nak capai sesuatu apa yang kita impikan, apa yang kita nak, kan. Kejayaan takkan datang bergolek macam tu, ya. Takkan datang bergolek. Kita kena usaha dan pengorbanan daripada kita tu yang sangat penting. So apakah 10 halangan tu? Nak tahu tak 10 halangan yang kita yang menjadi penghalang kita untuk berjaya tu? Korang bolehlah share Mira punya live ni, Mira punya video ni, untuk sama-sama kita boleh jadi panduan untuk korang tahu apakah antara halangan yang menjadi penghalang kita untuk berjaya. Korang boleh share Mira punya live ni, okay? Sebab Mira nak sharekan yang sangat bermanfaat sebenarnya, sangat sama-sama kita perbaiki diri kita. Kalau kita nak capai sesuatu, apa yang perlu kita buat, kan? Apakah halangan yang membuatkan kita tidak berjaya? Kita nak berjaya, tapi apakah menghalang tu? Ada 10 yang Mira nak sharekan pada petang ni. Ada 10. Antaranya adalah halangan yang pertama adalah sikap skeptikal dan ego. Tahu tak apa skeptikal dan ego? Mestilah tahu, kan. Sesetengah orang mesti ada sikap skeptikal, mesti ada ego dalam diri dia. So bila benda ni yang menguasai diri kita, sebenarnya dia menjadi penghalang kita untuk berjaya, tau. Kita macam terlalu was-was, kan. Kita terlalu was-was, kita rasa tahu semua benda yang kita rasa kita tahu, padahal kita tak tahu pun. Kita tak tahu pun, rasa acah-acah tahu je semua, kan. Padahal kita tak tahu pun. Terlalu was-was tu, kan. Tak mahu nak belajar, tak mahu nak menuntut ilmu. Sebenarnya inilah sikap skeptikal dan sikap ego dalam diri yang menguasai diri tu untuk berjaya, menjadi penghalang kita untuk berjaya. Sikap ni, sikap apa? Sikap skeptikal dan ego yang menguasai diri kita, yang menjadi penghalang kita untuk apa? Untuk berjaya, kan. Bila benda ni dah menguasai dalam diri kita, sebenarnya kita suka, tau. Kita suka nak berjaya sebenarnya. Sebab apa? Kita ada rasa was-was, kita rasa kita tahu semua benda, kita tak nak belajar, kita tak nak upgrade ilmu. Sebenarnya ni yang membuatkan penghalang kita untuk berjaya, kan. Yang kedua, kita ada rasa takut. Kita ada rasa takut untuk mencuba sesuatu. Perasaan takut ni pun membuatkan adalah penghalang kita untuk berjaya sebenarnya. Kita takut nak melakukan sesuatu yang baru, kan. Sebab apa? Anda takkan pernah capai apa yang anda nak, kan, kalau anda tak buatkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ataupun takut untuk mencuba. Ini adalah
penghalang, penghalang untuk kita berjaya sebenarnya. Rasa apa? Rasa takut yang menguasai diri kita tu. Kita tak berani nak mencuba, tak berani nak mencuba sesuatu yang baru, yang boleh menjadikan penghalang sebenarnya tau. Boleh menjadikan penghalang untuk kita apa? Berjaya. So buang rasa takut tau. Buang rasa takut ni supaya kita lebih berani, berani membuat sesuatu perkara yang baru, luar biasa daripada perkara yang kita pernah buat. Sangat penting bila ada ada sikap yang berani dalam diri kita bila kita nak berjaya, nak buat sesuatu, kan, tindakan kita tu. So rasa takut ni adalah salah satu penghalang kejayaan. Okay, so buang rasa takut dalam diri kita tu. Kita berani buat sesuatu benda yang baru, berani mencuba yang baru. Okay, itu adalah yang kedua. Dan seterusnya adalah kita rasa kita tak layak untuk berjaya. Kita rasa kita tak layak dan kita rasa macam kita rendahkan diri kita, merendah-rendahkan diri kita. Jangan ada rasa perasaan macam tu. Jangan rasa kita ni tak layak untuk berjaya, tak layak untuk capai apa yang kita inginkan, apa yang kita nak capai tau. Jangan ada rasa macam tu sebenarnya tau. Bila kita nak berjaya, kena buang rasa yang kita rasa macam merendahkan diri kita tu. Kita rasakan rasa tak layak. Sebenarnya jangan macam tu. Ini adalah sikap-sikap yang ini adalah penghalang-penghalang untuk kita berjaya sebenarnya. Kan, kita berjaya sebenarnya adalah kita rasa kita tak layak. Kita rasa kita tak layak, kita rasa kita tak boleh, kan. Kita rasa membuatkan kita merendahkan diri kita, merendah-rendahkan diri kita. Jangan macam tu. So sifat ni tak perlu dan tak patut ada dalam diri kita bila kita nak berjaya, bila kita nak capaikan sesuatu impian kita tu. Jangan ada sikap macam ni, okay? Tak penting pun sikap macam ni bila kita nak capai. Sebab apa? Semua orang layak berjaya tau. Semua orang layak berjaya, layak capai apa yang dia impikan sebenarnya. Yang penting adalah keberanian. Buang rasa takut tu. Ada sifat keberanian dan usaha dan terus berusaha. Okay, itu adalah nombor 3, adalah kita akan rasa tak layak dan merendah-rendahkan diri kita. Ini adalah nombor 3 untuk penghalang kejayaan kita. Okay, so buang sifat ni. Buang sifat yang kita rasa macam ni. Tak perlu pun ada dalam diri kita. Kalau kita nak berjaya, kena yakin dengan diri kita, kita boleh buat. Kenapa orang lain boleh buat, mesti kita pun boleh buat. Betul tak? Jangan fikir kita tak layak. Jangan fikir kita tak layak. Jangan fikir kita tak boleh buat. Sebenarnya semua orang boleh berjaya. Semua orang boleh berjaya. Janji ada keberanian dan usaha dan terus berusaha. Itu adalah nombor 3. Nombor 3 penghalang untuk kejayaan adalah rasa tidak layak dan merendahkan diri. Buang sifat ni, ya. Kalau kita nak berjaya, mestilah kita kena yakin pada diri kita. Jangan kita rendah-rendahkan diri kita. Kita akan rasa diri kita boleh. Kena macam tu. Sebelum ni mungkin kita rasa kita tak layak ke apa, kan. Jangan fikir macam tu. Sebenarnya semua orang layak berjaya. Semua orang layak berjaya. Okay? Okay tak ni? So petang ni apa yang Mira sampaikan ni sebenarnya sama-sama untuk diri Mira juga. Dan perkongsian ni untuk korang yang di luar sana, supaya kita, insya-Allah, kita berjaya pada tahun ini. Insya-Allah, dengan izin Allah kita boleh berjaya. Semua orang pun layak berjaya sebenarnya. Semua orang layak berjaya. So korang buangkan sifat-sifat yang Mira ulaskan tadi tu. Apa dia? Nombor 1 tadi apa? Kita buang. Kalau nak berjaya, kita kena buang sikap skeptikal, sikap ego kita tu, rasa takut tu. Kita buang rasa takut kita. Dan ketiga tadi apa? Kita rasa kita tak layak, kan. Jangan rasa macam tu. Kita kena buang sifat-sifat tu, sikap tu, kan. Kita kena percaya pada diri kita. Kita boleh buat, kita boleh buat lebih baik lagi. Dan seterusnya adalah suka bertangguh. Bila nak berjaya ni,
janganlah kita bertangguh kan. Kita jangan bertangguh terlalu lama. Kita kena tindakan tu kena cepat lah kan. Janganlah bertangguh. Kalau tak sampai bila pun jadi macam tu kan. Betul tak? Kalau tak sampai macam tu je kalau kita terus bertangguh. Kan tak ada kesudahan. Macam mana nak berjaya kalau kita bertangguh? Sampai bila pun takkan berjaya. So kita jangan bertangguh kan. Orang lain dah maju ke hadapan, takkan kita nak takut macam tu je. Betul tak? Orang lain dah semua dah ke hadapan, semua dah berjaya. Takkan kita nak macam tu je, terus keadaan macam tu je, tak nak perubahan ke? So jangan ada sikap yang suka bertangguh kan. So buat sekarang, tindakan tu kena sekarang. Buat daripada sekarang, jangan bertangguh lama sangat. Sebab apa? Kejayaan ni takkan tunggu kita. Kalau kita tak bertindak, macam ni kita nak berjaya? So kejayaan takkan tunggu kita tau. So kita bertindak sekarang, kita buat sekarang. Jangan suka bertangguh. Okay? Ini adalah penghalang kita bila kita nak berjaya. Ini adalah salah satu penghalang kita untuk berjaya, iaitu suka bertangguh. Kan, kalau boleh kita janganlah bertangguh. Kita nak berjaya, kita kena bertindak sekarang. Kita kena bertindak sekarang, bertindak pantas sekarang, supaya kita dapat capai apa yang kita impikan, apa yang kita nak capai. Semua orang ada impian, betul tak? Semua orang ada impian. So impian tu kalau kita nak capai, kita kena usaha lah. Kita kena usaha, kita kena berusaha lebih lagi kan. Kita berkorban lagi kan. Kita berkorban. So kita kena bertindak sekarang, jangan bertangguh. So ni suka bertangguh ni adalah antara penghalang kita nak berjaya sebenarnya. Ni adalah penghalang kita nak berjaya. Kalau siapa-siapa yang suka bertangguh tu, elakkanlah bertangguh. Kita bertindak sekarang, buat sekarang. Kalau tak, sampai bila pun takkan berubah macam tu je. Takkan nak takut macam tu je. Orang lain semua dah ke hadapan, semua dah berjaya kan. Takkan kita nak sentiasa macam tu je, sama je. Tapi nak berjaya, kenapa nak kena bertangguh kan? So kena bertindak dan buat sekarang. Ini adalah antara salah satu penghalang untuk kita berjaya. So Mira teruskan lagi ya. Ada 10 ni sangat bermanfaat tau. Kalau korang share dengan kawan-kawan korang, dengan orang-orang yang tersayang korang, supaya kita nak sama-sama berjaya untuk tahun ni, korang boleh share. Korang boleh share apa yang Mira sampaikan ni. Sebenarnya boleh membuatkan kita akan rasa membuka mata kita tau. Boleh membuka mata kita, boleh membuka minda kita, mindset kita. Apa yang Mira kongsikan ni sebenarnya, kalau kita nak berjaya, apakah penghalang tu, Mira share. Ni sebenarnya sangat bermanfaat untuk korang sama-sama. Untuk Mira pun sama, untuk diri Mira pun juga. Apa yang Mira share selama ni dekat live ni, sebenarnya untuk perkongsian dan panduan untuk diri Mira juga. Sebenarnya kita sama-sama, kita nak berjaya, kita nak capai apa yang kita inginkan, apa impian kita kena buang penghalang-penghalang ni, apa yang Mira sharekan tadi. Kita buang semua tu untuk kita capai apa yang kita impikan. So dan seterusnya adalah rasa tak yakin. Confident level dalam diri kita tu tak tinggi. Kita tak ada rasa keyakinan dalam diri. Ini sebenarnya adalah penghalang kita untuk berjaya sebenarnya. Dalam diri kita tak ada keyakinan, akan menjadi penghalang kita untuk berjaya. Okay? So kita kena ada keyakinan diri yang tinggi kalau kita nak berjaya. So macam mana orang nak percaya dengan kita? Macam mana orang nak yakin dengan kita kalau kita diri sendiri pun kita tak yakin? Betul tak? Kan? So kita kena confident, kita kena yakin dengan apa yang kita buat, dengan apa yang kita lakukan sebenarnya, supaya orang pun yakin dengan kita. Ini adalah ciri-ciri orang yang berjaya, adalah dia ada keyakinan yang tinggi tau. Dia ada confident level dia tinggi. So kita kena ada confident level yang tinggi lah. So sangat penting tau. Kalau kita nak berjaya, kita kena ada keyakinan yang tinggi supaya orang pun yakin dengan kita. Hai Hafiz, terima kasih join live Mira. So apa yang Mira share hari ni adalah share lah Mira punya video, Mira punya live ni.
bagi love ke, bagi like ke, kan. So kita nak berjaya, kita kena buang sifat ni tau. Kita kena buang sikap ni, kan. Tak penting pun, kita kena yakin dengan diri kita lah, kan. Confident level kita tu kena tinggi, kan. Dan seterusnya yang keenam adalah kita suka beri alasan. Ini adalah penghalang untuk berjaya adalah kita suka beri alasan, macam-macam alasan tau. Orang nak berjaya ni ada seribu satu bertindak dia, kan. 1001 jalan. Tapi kalau orang yang beri alasan ni 1001 alasan, macam-macam alasan. Kalau kita nak berjaya, kita ada 1001 jalan tau. Tapi kalau orang yang tak nak berjaya ni, dia ada 1001 alasan. Janganlah macam tu, kan. Janganlah bagi alasan macam-macam. Sebenarnya kita boleh berjaya sebenarnya. Sebab apa? Ada 1001 jalan untuk berjaya. Kalau orang yang tak nak berjaya ni, dia memang suka beri alasan, macam-macam alasan yang dia beri, kan. So sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak berjaya, kan. So kita berusaha dan terus berusaha sebenarnya. So jangan beri alasan, macam-macam alasan, kan. Kalau kita nak berjaya, kita kenalah usaha, kan. Kita ada 1001 jalan kalau kita nak berjaya sebenarnya, kan. Ini orang-orang yang ini adalah antara salah satu penghalang untuk berjaya adalah suka beri alasan, kan. Suka beri alasan. Dan seterusnya yang ketujuh adalah kita dengki. Biasalah perasaan dengki dalam diri mesti ada yang menguasai diri kita, yang kita rasa dengki dengan orang, kan. Sebab apa? Inilah yang menyebabkan kita cakap belakang ke, kita mengumpat ke, kan. Tak sudah-sudah mengata orang ke. So sampai bila kita nak macam tu, kan. So sampai langsung tak ada masa untuk kita kejar kita nak berjaya, kita nak perbaiki diri, kita sibuk dengan hal orang, kita dengki dengan hal orang, kan. Tak perlulah kot. Kalau kita nak berjaya, kena buang sifat dengki ni. Kalau orang tu berjaya, kita tak tahu belakang dia macam mana pengorbanan dia, macam mana kesusahan yang dia lalui sebelum dia nak berjaya tu, betul tak? So kalau kita nak berjaya pun, tak semestinya kita akan terus berjaya macam tu. Kan, mesti ada level dia, mesti kita akan tempuh cabaran kita, dugaan kita sebenarnya. So kita tak payah nak sibuk mengumpat orang, sibuk nak jaga hal tepi kain orang ke, nak macam tak puas hati dengan orang, tengok kejayaan orang, kan. So sampai kita tak ada masa nak perbaiki diri kita, kan. So tak perlu kalau ada sifat dengki ni, kan. Bila kita tengok orang berjaya, sebenarnya membuatkan tu menjadi inspirasi untuk kita sebenarnya, kan. Sebab kita pun nak berjaya macam orang yang berjaya tu. So kita buat apa yang sepatutnya, buangkan sifat dengki sama dengki ke orang ni, kan. So ini adalah penghalang untuk kita berjaya. Sebenarnya ada sikap dengki, ada sifat dengki. So dan seterusnya terpengaruh dengan kawan negatif. Bila kita bersama-sama kawan negatif ni, sebenarnya dia mempengaruhi diri kita tau. Kita pun turut jadi negatif. Dengan siapa kita berkawan, kita kena tahu dengan siapa kita berkawan. Dengan orang, kalau kita berkawan dengan orang yang negatif, sebenarnya dia boleh mempengaruhi cara kita, tindakan kita, cara kita bertindak sebenarnya. So kita perlu pilih kawan, kena pandai pilih kawan. Cari kawan yang berjaya, kan, yang boleh membuatkan kita inspirasi dengan dia, kan. Kita kena bijak pilih kawan sebenarnya. Sebab apa? Kalau kita berkawan dengan orang yang dengan kawan-kawan yang negatif ni, sebenarnya dia boleh mempengaruhi kita dengan cara yang kita berfikir ke, dengan cara tindakan kita ke. So kita elakkan, kita kena pandai pilih kawan, kan. So sebenarnya ini adalah penghalang kita untuk berjaya sebenarnya tau. So kena pandai pilih kawan, bijak pilih kawan. Okay, dah nak habis dah. Yang ke-9 adalah kita tak bersungguh-sungguh. Bila kita nak berjaya,
Tapi kita tak bersungguh-sungguh nak buat sesuatu tu. Kita buat sesuatu tu ala kadar je. Kita buat tak habis. Sekerat jalan ke buat kan. Kena buat sesuatu tu bila kita nak berjaya, kita nak capai apa yang kita impikan. Kalau kita buat sesuatu tu, kita kena bersungguh-sungguh sebenarnya tau. Kita kena bersungguh-sungguh. Jangan buat ala kadar je. So macam mana kita nak berjaya kalau kita buat sekerat jalan je kan. Kita macam tak serius ke. Kalau kita nak sesuatu, nak capaikan sesuatu tu, mesti kita berusaha bersungguh-sungguh, betul tak? Kan? Mesti kita berusaha bersungguh-sungguh sampai jadi. Ini adalah penghalang untuk kita berjaya sebenarnya. Adalah kita suka kita tidak bersungguh-sungguh. Kita tidak bersungguh-sungguh bila kita buatkan sesuatu perkara tu, kan? Dan yang terakhir adalah dah habis dah, sekejap je. Yang ke-10 adalah sikap yang penghalang utama yang sebenarnya dalam diri, iaitu malas. Kan, malas. So kalau kita nak berjaya tapi malas, macam mana? Macam mana nak berjaya? Betul tak? Mestilah kena rajin, kena usaha. Kalau malas, susah lah. Sebab apa? Malas ni penyakit yang tak ada ubat tau sebenarnya. Sebab apa? Dia racun yang berbisa. Penyakit yang tak ada ubat. Sebab apa? Kita yang kenal diri kita, kita yang tahu kan diri kita macam mana. So penyakit malas ni susah nak diubati. Tak ada ubat, susah nak diubati. Dan dia sebenarnya racun yang paling berbisa adalah malas. Cakap nak berjaya kan, tapi ada sikap yang malas, sifat yang malas. So macam mana nak berjaya? So kena buang sifat malas. Kalau kita nak berjaya, janganlah malas. Kan? Janganlah malas, sebab orang yang berjaya tu semua rajin-rajin tau. Semua berusaha keras sebenarnya. Tak ada yang orang yang berjaya tu malas. So jangan ada sikap malas dalam diri kita. Kena usaha lebih, kita kena rajin berusaha. So itulah 10 halangan kita untuk berjaya sebenarnya. Apa yang Mira share tadi, 10 dah. Sangat bermanfaat, betul tak? Bukan untuk, sebenarnya ini untuk diri Mira juga, untuk panduan diri Mira juga. Apa yang Mira sharekan ni sebenarnya, perkongsian yang Mira sharekan ni adalah untuk diri Mira juga, supaya Mira pun belajar dan terus belajar menuntut ilmu semua tu. Mira akan terus berkeyakinan diri, kan, buang sifat malas tu kan. So kalau kita nak berjaya, kita kena buang sifat yang Mira sharekan tadi tu. Banyak kan? Ada 10 sebenarnya, ada 10. Banyak lagi sebenarnya, tapi Mira sharekan 10 penghalang kita untuk berjaya kan. So kita kena buang sifat-sifat semua tu kan dalam diri kita. Kalau kita nak berjaya, jangan suka bertangguh, jangan terpengaruh dengan kawan-kawan yang negatif kan. Kita buang rasa yang tak yakin dalam diri kita tu, buang sifat tak yakin tu. Kita jangan beri alasan. Sebenarnya ada 1001 jalan yang kita boleh buat untuk kita berjaya. Jangan kita bagi 1001 alasan. Orang nak berjaya, jangan beri alasan, okey? Jangan kita dengki kan. Kita tidak bersungguh-sungguh. Tu adalah antara 10 penghalang, antara penghalang kita untuk berjaya kan. Kalau kita buang semua yang Mira sharekan ni, insya-Allah kita akan berjaya. Kita akan capai apa yang kita nak, apa yang kita impikan. Sebab apa? Setiap orang mesti akan mempunyai impian dia. Apa impian dia mesti ada, betul tak? Tapi kalau kita nak capai, nak dapat apa yang kita impikan tu, mestilah kita kena usaha. Kita kena berkorban. Kita kena berkorban. Kalau kita nak kan. Sebab apa? Kita nak berjaya tu, nak dapat apa yang kita impikan tu, tak ada jalan pintas tu tahu. Sebenarnya tak ada jalan pintas. Mesti dia ada cabaran dia. Mesti ada dugaan di sebalik tu sebenarnya kan. So kita buang sifat semua tu. Yang ada skeptikal, yang ada ego, yang tak nak belajar, yang tak nak upgrade ilmu, yang terlalu was-was, yang rasa diri dia tahu semua benda padahal tak tahu apa pun. Kan? Buang semua tu. Okay? Best tak? Best tak apa yang Mira share ni? Korang bolehlah share-share dengan orang-orang yang tersayang korang tu.
boleh share-share dengan orang tersayang korang, kawan-kawan korang, sahabat-sahabat korang, supaya benda ni boleh menjadi panduan kita untuk sama-sama kita berjaya untuk tahun ni, insya-Allah. Kan? Sebab apa? Ada yang ada mungkin ada sesiapa yang sebelum ni ada zaman dia kejatuhan ke, ada zaman kegagalan dia ke, kan. Sebenarnya kita kena bangkit, kita kena bangun semula, tahu. Tak semestinya kita gagal selama-lamanya, betul tak? Siapa-siapa yang pernah ada zaman kejatuhan dia, pernah ada kegagalan dia, kita kena bangun, kita kena bangkit kembali, kita kena bangun semula, tahu. Supaya kita kena percaya dan yakin dengan diri kita. Sebab apa? Gagal tak semestinya selama-lamanya, kan. Kegagalan ni tak semestinya selamanya. So mesti kita akan berjaya juga satu hari nanti, kan. So biasalah, kalau kita nak berjaya ni mesti ada dugaan di sebalik tu, mesti ada dugaan, mesti ada cabaran yang kita nak tempuh, kita nak harungi sebenarnya. Tak semudah yang kita sangka sebenarnya kalau kita nak berjaya ni, kan. So sebab apa? Hanya kita je yang kenal diri kita. Hanya kita je yang kenal diri kita. So kita perbaiki diri kita, kan, supaya kita lebih maju ke hadapan. Betul ke? Betul. Kan? Supaya kita maju ke hadapan, sebab orang lain dah ke depan, takkan kita nak takut macam tu je, takkan kita nak sama je macam tu, kan. So kita perbaiki, kita berubah, kita perbaiki diri kita. So korang bolehlah share-share apa yang Mira sampaikan ni. Sebenarnya boleh memberi manfaatkan kepada orang lain juga, kan. Kita sama-sama kita boleh perbaiki diri kita, sama-sama perbaiki diri kita supaya kita menjadi orang yang berjaya, kan. Siapa yang tak nak berjaya? Takkan kita tak nak berjaya, takkan kita nak macam tu je, kan. Hai di hati, terima kasih join live ni. Dah habis dah. Dah habis. Apa yang Mira sharekan hari ni adalah 10 penghalang kejayaan. Ada 10 penghalang kejayaan kita. Antaranya kita ada sifat skeptikal dan ego. Kita ada perasaan dengki, tidak bersungguh-sungguh. Kita ada sikap yang malas, kan. Kita suka terpengaruh dengan kawan-kawan yang negatif. Kita rasa takut, kita rasa tak yakin pada diri kita. Kita rasa kita ni tak layak berjaya, kita merendah-rendahkan diri kita. Sebenarnya ini adalah penghalang utama kita nak berjaya, tahu. Kalau kita buang semua ni, insya-Allah kita boleh berjaya sebenarnya, kan. So tak perlu ada semua ni, tahu, dalam diri kita. Kalau kita nak berjaya, kalau kita nak dapat apa yang kita nak, apa yang kita nak capai, kita buang. Kita kena ada keyakinan diri kita. Kita kena buang rasa takut kita tu. Kita kena buat sesuatu tu bersungguh-sungguh. Kita pilih kawan bijak, pilih kawan, tahu. Jangan pilih kawan yang ada negatif. Sebab apa? Orang yang negatif ni dia akan mempengaruhi kita sebenarnya. So itu yang Mira sampaikan hari ni adalah 10 penghalang kejayaan. Korang boleh share-share apa yang Mira sampaikan ni. Sebenarnya boleh memberikan satu panduan dan manfaat kepada orang lain juga. Sama-sama, sebenarnya apa yang Mira sharekan ni juga adalah untuk diri Mira juga. Sama-sama kita perbaiki diri kita kalau kita nak berjaya, kan. Sebab apa? Sebab orang lain semua dah ke hadapan, dah jauh ke hadapan, dah berjaya. Takkan kita stay macam tu je, kan. So kita pun naklah berjaya. Sebab apa? Kita ada impian kita, kan. Semua orang ada impian. Nak ada impian kena berusaha lah. Sebab apa? Kejayaan tu takkan tunggu kita, tau. Kita yang kena bertindak. Kita kena bertindak dari sekarang lah. Jangan suka bertangguh-tangguh, kan. Kalau macam tu, Mira rasa sampai di sini je lah Mira share. Mira live sampai di sini je. InsyaAllah macam biasa esok petang pukul 4 Mira akan live lagi di page Sambal Hitam Nur Art. So kalau korang siapa-siapa yang nak makan sambal hitam Nur Art tu boleh dapatkan dengan kita orang. Sebab apa? Dia rasanya yang asli dari negeri Pahang dan tidak akan mengecewakan anda.
Takkan mengecewakan anda tau. Siapa yang dah rasa tu akan tahulah. Mesti akan repeat semula insya-Allah. Takkan mengecewakan anda. Okay. So esok petang macam biasa pukul 4 Mira akan live lagi di page Sampai Hitam ni. Apa yang Mira akan kongsikan, insya-Allah esok Mira akan bagi tahu apa. Semoga benda ni, perkongsian ni akan memberi manfaatkan kepada siapa-siapa yang tengok ni lah. So korang boleh share kan, boleh share. Kalau macam tu Mira akhiri sampai di sini je. Okay, terima kasih siapa yang join live Mira petang ni. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah dapat membalas kebaikan korang di dunia dan di akhirat. Okay, kalau macam tu Mira akhiri sampai di sini je. Okay, bye. Assalamualaikum.